لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur, ta'zim kita ke Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh yang mulia. Saat ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di rumah Allah dalam keadaan tenang, selamat, tak ada bahaya, tak ada gangguan, hati pun dalam keadaan yang selesa. Alhamdulillah. Kita tahu keadaan sebegini tidak mungkin dan tidak berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, Gaza secara khususnya. Jadi apa pun syukurlah juga, walaupun kita rasa sedih, rasa terpukul ataupun rasa terhina dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita tersebut. Kalau kita baca berita terbaru daripada Al-Quds yang menyiarkan tentang perkembangan sehari dua kebelakangan ini, pihak Al-Quds melaporkan bahawa sekitar 1,700 syuhada Palestin yang ditembak secara direct, ni bunuh ni, tembak secara langsung 1,700 orang oleh IDF. 20,000 syuhada secara terbunuh dalam bangunan, kata dibom kan, hantar peluru mortar, bom runtuh bangunan, 20,000 dan majoritinya kanak-kanak kan, belas ribu kanak-kanak, orang tua kan, wanita. Manakala 7,000 lagi dianggarkan terkubur dalam bangunan, maksudnya tak jumpa jari. Tak jumpa jari kerana ialah bangunan runtuh. Kalau banyak tingkat, berapa tingkat kan, tak ada alat nak gali, nak dapatkan yang ialah setakat yang basic-basic kan, tak ada alat. Dianggarkan 7,000 tu tak ada kubur kan, tak tahu. Ni semua ni dikeluarkan, statistik ni dikeluarkan oleh pihak hospital di Gaza khususnya kan, bukannya itu. Belum lagi kita cerita soal pelarian kan, kebuluran, tak ada makanan, yang tu hidup tapi nak makan tak ada kan. Pelarian dah juta kan, 1 juta lebih kan, berkemah di tepi-tepi bangunan di kawasan hospital dan seumpamanya kan. Masya Allah Akbar. Dan kita tahu sekarang ni masuk musim sejuk kan, musim sejuk. Kita fahamlah, kita sendiri ni duduk aircon macam ni pun ada ramai dah pegang ni, pagi-pagi ni kan sejuk, baru berapa belas ni kan,
17 ke 18 kan, Celsius kan. Malam sana kadang-kadang mungkin bawah pada kosong kan. Kita boleh fikirlah, susah, tak ada elektrik, tak ada air, banyaklah kalau kita nak cerita lah kan, di mana pihak Yahudi Zionis Israel khususnya buat untuk menghapuskan yang seringkali kita sebut sebagai genocide ataupun ethnic cleansing, nak bunuh habis kan, halau bunuh habis. Macam-macam lah dia pernah cuba memasukkan air laut ke dalam terowong-terowong yang dibina oleh Al-Qassam dan Hamas kan, yang Allah Alam ceritanya dia punya di kawasan Gaza sahaja terowong tu boleh mencecah 500 km yang square feet orang kata tanahnya Gaza itu sekitar sebesar bandar Shah Alam je dianggarkan, 40 km kiri kanan, 40 km kiri kanan, tapi di bawahnya boleh mencecah 500 kilo terowong kan. Dia Israel cuba masukkan air tapi tak berjaya, tak sampai membahayakan ataupun dengan tujuan dia masuk air itu sehingga para pejuang Al-Qassam Hamas kan akan lemah dalam terowong tu lah, tapi air dia tak masuk keluar walaupun masuk separuh kan. Banyaklah kalau kita nak cerita di sudut hal-hal yang melibatkan Allahu Akbar yang maha besar, menolong, membantu air, kadang-kadang air. Ada yang menyebutkan tentang mereka ni minum air laut jadi tawar, air yang dengan izin Allah kan, insyaAllah. Tak apalah, itu cerita untuk peringatan kita. Alhamdulillah Allah bagi kita tenang, selamat. Apa lagi nikmat yang kita tak nak syukuri? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita nak ambil pengajaran, apakah nikmat yang Allah beri kepada kita yang mahu kita dustai kan? Tapi kita ni bila dah selesa sangat, kadang-kadang masalah lain jadinya kan, tak bersyukur pula bergaduh sama sendiri pula kan. Itulah masalah kita. Sebab itulah kembali kepada suasana keadaan yang berlaku di negara kita, kadang-kadang kita pun pening kan, bergaduh sana, menuduh sini, saling burukkan sana. Contohnya kalau kita cerita apa berkait dengan sifat pendakwah kan, pendakwah A dengan pendakwah, saya tidak nak sebut nama dan tidak mahu mengkhususkan pada siapa-siapa lah kan, tapi kita fahamlah realiti yang berlaku. Sepatutnya dakwah itu apa benda kalau kita nak tanya kan? Dakwah tu tujuan benda apa? Macam juga sahabat-sahabat kita yang saya kira daripada jamaah tabligh datang, dakwah nak ajak orang kan, nak suruh orang datang. Kalau kita nak cerita di sudut makna dakwah kan, jadi mesti ada tujuannya, tak lain dan tak bukan nak membentuk. Kalau kita nak cerita dari sudut konsep lah kan, secara umum, sebab apa yang berlaku sebaliknya. Sebab itulah saya masih ingat arwah almarhum Profesor Dr. Hamka yang selalu kita kenal namanya kan, tulisannya dan bukunya banyak menulis ataupun banyak memberikan pandangan berkait dengan sifat sebagai seorang pendakwah kepada kita, yang kadang-kadang kita tak ataupun jarang ambil pengajaran kan. Contohnya dia kata apa, saya pernah baca sampai berpuluh ciri, 40 lebih ciri pendakwah yang disenaraikan oleh Hamka. Sepatutnya ada yang kadang-kadang tak berlaku dalam konteks dakwah kita hari ini. Contohnya yang dia senaraikan, dakwah membina bukan menghina kan. Tujuan nak bina orang, bukannya nak hina, tuduh, kutuk ataupun menyalahkan orang. Dakwah untuk mendidik, bukannya nak membidik, nak tembak orang aja cerita kan. Kalau boleh dapat peluang tembak orang lagi seronok kan. Ada kalau kita nak cerita kan. Dakwah mengobati, bukannya nak melukai orang. Kalau saya nak baca senarainya, dakwah mengukuhkan bukan nak meruntuhkan. Kita nak mengukuh, nak memperkuat kan. Dakwah saling menguatkan bukan saling melemahkan.
ni orang tu tuduh ni nak tujuannya nak sama masing-masing nak melemahkan orang ataupun nak rosakkan. Dakwah mengajak bukannya nak mengejek. Kita ajak, kita suruh, bukannya nak mengejek orang, mempermain, mempelekeh orang kan, mengata benda-benda yang tak baik pada orang. Dakwah menyejukkan, dia jadi damai, nak tenang kan. Bukannya nak menghina, memojokkan orang, meletakkan orang dalam kan keadaan yang tak betul dan sebagainya. Banyaklah kalau saya nak senaraikan, saya kira bukan tujuan nak, tapi apa yang nak saya nyatakan ialah keadaan-keadaan ini tidak begitu berlaku dalam banyak keadaan di negara kita, saling membuat perkara-perkara yang tak membantu. Kalau ini Allahu Akbar. Muslimin, sidang jamaah muslimat tetamu Allah, Masjid Qaryah Kampung Nijing Hulu yang dimuliakan. Kita balik kepada tajuk kita lah. Masih sama, kita masih membicarakan tentang zikir kita, adab zikir yang ditulis oleh para ulama berhubung dengan perkara ini. Dan walaupun begitu, saya sering kali mengulang bahawa kadang-kadang apa yang dibentangkan di sini, adab dan sebagainya ini, saya nyatakan mungkin taraf ataupun kita sebutkan dengan maksud bahawa pada tahap yang tertinggilah dalam amalan yang saya sendiri tak buat, saya sendiri pun tak amal, mungkin kerana kita pun tidaklah tergolong dari kalangan orang yang menurut tarikat tertentu, tarikat tasawuf tertentu yang biasanya mengamalkan amalan-amalan ini secara khusus. Sebab itu saya sebut secara umum je lah. Kalau nak, kadang-kadang saya sendiri mengaku, kadang-kadang sebab kita tidak beramal dengannya, kadang-kadang apa yang disebutkannya itu tidak kita dapat hayati. Itu saya nak nyatakan. Okay? Contohnya lah, kita berhenti pada pertemuan lepas, adab. Adapun segala adab yang selepas daripada zikir, ada 3 perkara. Sebelum ni kita dah baca adab sebelum, adab semasa dan adab selepas, ada 3. Dan kita masuk pada adab selepas zikir. Keadaannya, pertama, hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya. Dan kita dah baca yang ni, yang pertama ini, sehinggalah datang sifat keadaan dan ketenangan dalam dirinya terhadap amalan tadi. Disebutkan sebut di sini adalah hendaklah ia hadir hatinya kerana menanti warid zikir itu, yakni kerana menanti faedah yang hasil daripada zikir itu. Ini mungkin benda-benda yang kita sendiri, saya sendirilah saya khususnya mengaku, sehingga kita tidak orang kata berupaya menjelaskan dengan makna yang tepat kerana berkait dengan penghayatan dan amalan. Kedua, ini contohnya dikata, hendaklah ia menahan nafasnya daripada keluar masuk sewaktu lepas pada itu. Ini memang ada di dalam amalan para ahli tasawuf yang melibatkan pergerakan nafasnya, tahan dan lepas dan seumpamanya kan. Ini semua ada satu daripada amalan-amalan yang sehingga hendaklah ia menahan nafasnya daripada keluar masuk kerana ia terlebih segera pada membaiki hati dan membuka hijab yang nak terdedah kasyaf, terbuka hijab halangan dan sebagainya, dan memutuskan khawatir nafsu syaitan. Sebab pergerakan-pergerakan ini kalau lebih lagi berkait dengan pengaliran darah dan kan, marah kita sering kali dikaitkan dengan pengaruh masuknya syaitan iblis sewaktu sifat itu datang. Marah memang datang daripada sifat iblis syaitan. Jadi dia cadangkan contoh bagi kita panduan supaya menahan nafas, stop kan. Tapi kalau dalam sudut perubatan memang kita kena buat juga. Ni cerita luar tak berkait dengan amalan khusus ini, tapi menahan nafas memang ada.
nak tahu paru-paru kita ni kuat ataupun tidak, kita buat dari sudut orang kata pergerakan stop dalam paru-paru lemah, paru-paru sederhana ataupun kuat dan amat kuat. Kalau kita boleh tahan stop daripada awal sampai akhir, sampai ke skala 10 yang dia beri, memang paru-paru kita betul-betul kuat. Kalau tidak separuh, setengah. Itu contoh dari sudut zahir, kedudukan paru-paru kita sewaktu udara keluar masuk kan. Kita boleh tahan untuk kuatlah kan. Yang ketiga, ini selepas yang ketiga, hendaklah menahan diri daripada minum air, kemudian daripada zikir itu. Lepas zikir dia cadangkan jangan minum air, berhenti atau tak minum air, kerana minum air itu memadamkan akan panas yang terdapat. Dia kata kerana meminum air itu memadamkan akan panas yang didapat daripada zikir itu. Sebab kalau kita minum air dia akan menyejukkan, dan sedangkan zikir itu seolah-olahnya memberi kekuatan dari sudut rohnya kan, memanaskan kan, dan memperkuatkan untuk membuka ruang kebaikan, itulah dikatakan begitu. Dan kalau kita minum air dia akan memadamkan dan menghilangkan rindunya kepada mazkur. Mazkur ni Allah lah, sebab yang kita ingat Allah. Ini semua teknik yang diberitahu. Maknanya kita tak boleh terus. Ini latihan yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi ataupun ahli-ahli tarikat kan, yang ditulis dalam kitab-kitab mereka, yang diambil daripada khususnya kita tahulah di antara kitab ini banyak memetik daripada Imam Al-Ghazali dan beberapa ahli-ahli tasawuf lain. Jadi dia kata sebab dia tak nak seolah terputusnya rasa rindu, kasih, asyik, maksud dan sebagainya kan, cinta kepada mazkur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi matlub, yang kita tuntut padanya kan, tempat kita mencari kebaikan kepada ini. Pada zikir itu sendirilah yang kita lakukan. Mungkin ini hanya saya ulang banyak kali supaya benda ini hanya untuk kita memahami tekniknya yang diamalkan. Mungkin seperti mana yang kita tahu, saya sebutkan, kalau kita tidak terlibat secara khusus mungkin kita tidak amal lah. Syahdan bermula dengan adab zikir yang tersebut ini, iaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya, dengan usaha pilihannya lah kan. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, maka tiada lazim baginya segala adab ini. Kan? Kalau hak kita ni hak secara zikir macam biasa, taklah kan. Tapi ini dia memang usaha ikhtiar nak dapatkan cara. Sebab bila kita bercerita perkara-perkara ini, selalunya kita nak kaitkan dari sudut nak timbulnya rasa seronok dalam zikir secara khusus. Kadang-kadang kita sendiri hari ini kita betul lah kita berzikir, namun rasa sentuhan zikir itu mungkin tak ada kan. Setakat sebut kalimah subhanallah ke, alhamdulillah ke, la ilaha illallah ke, dan seumpamanya lah banyak kan, subhanallahil azim ke, subhanallah jadi cuma sentuhan itu tidak terrungkai dalam jiwa kita. Itu yang kurang dan tak seronok dan sebagainya kan. Tapi ini adalah supaya timbulnya ataupun datangnya makam lah kena sebutkan, perasaan yang tinggi sebut. Okay. Tiada lazim bagi segala, dan hanya dikata bahawasanya adab mereka itu adalah taslim kan, serah diri. Taslim ni macam kita menyerah kan kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi, yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu. Lepas seterusnya, serta hudur hati semata-mata kepada Allah Ta'ala, sehingga datang ataupun masuk kan hadarah ni, datanglah hudur di, dan sampai terkadang berlaku atas lidahnya itu. Yang ni kontroversi bagi orang yang tak setuju, betul ada.
Sebab ini adalah benda-benda yang tidak setengahnya itu tak diterima lah, saya nyatakan. Contohnya lah, dengan itu dikatakan datang atas lidahnya itu, lidah orang yang berzikir itu kalimah Allah, Allah ni tak ada masalah. Walaupun ada yang petikai, kalau kita baca dalam media masa sebut Allah lah, saya tak ada mana, tapi para ulama kata Allah itu lafzul jalalah, kata tak ada masalah. Yang bagi saya secara peribadi tak ada isu lah, ya. Walaupun ada orang tak setuju, ada profesor ke tak kira lah yang cenderung kepada aliran salafiyah wahbiyah, memang tak nak, walaupun sebab dia kata tak ada, tak apalah, kita tak. Tapi yang selepas pada ni mungkin ada isu lah, kalimah Allah, Allah, Allah saja, saya kata zikir Allah, Allah saja. Contohnya seterusnya kalimah hu, ni pun mulai timbul lah. Ni orang tak, ada yang kata, tapi ada yang dalam kes ini, dalam kitab ini, seolah-olahnya penulis ataupun yang mengikutinya tulis dalam maksud dia terima, kan? Keluar atau hu atau la, semua ni kalimah-kalimah yang secara tidak langsung maknanya kalau tak dikaitkan dengan keseluruhan konteks mungkin jadi lain lah, ya. La atau ataupun semua ni ada masalah, saya sebutkan ada masalah menurut pandangan ha ataupun hiya dan sebagainya. Ini disebutkan ada diucap dan terkeluar daripada lidah para penzikir seperti yang disebutkan. Okey, itu. Sebab itu saya yang ni reserve lah, tak apalah kan. Saya sebut sebab ada tulis je, kan. Sebab saya balik asal tadi lah, kalau kita sendiri pun tak amal, jadi tak tahulah macam mana kan. Tapi kalimah itu sendiri dia ada dia punya situasi yang yalah ada yang tak setujulah, pernah saya sebutkan. Sehingga dia kata atau hiya atau suara dengan tiada huruf, suara tanpa huruf, atau ia menggetar-getar kerana telah ghalib atasnya zikir itu biasa. Sehingga ini semua adalah saya sebutkan tadi perkara yang kita rasa pelik lah. Kita tak biasa, kan? Demikianlah disebutkan oleh Syekhuna wa Ustazuna. Ini maknanya penulis ini ambil daripada seorang ulama, tok guru dia, syekh dia, ustaz dia, Al-Arif Billah. Orang tasawuf dia gelar untuk tok syekh dia Al-Arif Billah, kan? Selalu kita dengar kalimah yang mengenali, yang faham, yang arif tentang Allah. Al-Arif Billah billahi ta'ala Sayyidi Al-Syekh Muhammad bin Al-Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dan nama syekh itulah. Saya kan tak syekh tarikat ataupun tasawuf, ya. Itu Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani dalam kitabnya, kalau nak baca kitab pun nama kitab itu Nafahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Ini semua Nafahat Al-Ilahiyah fi Kaifiyati Suluk. Suluk ni kita tahulah, salib, jalan nak cari tariqat yang diamalkan, tariqatul Muhammadiyah. Jadi itu contoh, jadi saya sebut je lah, saya pun tak huraf sebab saya pun tak faham. Mengaku saja lah, kan? Sebab kita pun tidak beramal, kan? Dan lagi ia berkata dalam kitab itu, ini untuk maklumat je, wa kullu hadhil adab talzamu lizakiri bil lisan wa amma zakiru bil qalbi fala yahtaju ila hadhil adab bal ila tasfiyati sariratihi amma siwa Allah Ta'ala. Ni kata syekh tu lagi, semua ni hak dia duk sebut tu, bermula segala adab zikir ini lazim bagi orang yang berzikir dengan lidah sahaja. Sebab kita menyatakan bahawa amalan perbuatan zikir itu
terhenti pada lisan semata-mata, lidah semata, sebab dia pergi kepada hati, dia pergi kepada akal, kan, dia boleh hatta kepada anggota-anggota badan, ketaatan telah patuh dan sebagainya, kan. Itu boleh berlaku dalam semua segi. Tapi kita cerita ini lebih kepada zikir yang terbit ataupun lahir daripada lidah. Kita mengucap atau menyebutkan. Itu disebutkan bermula segala adat zikir ini lazimnya bagi orang yang berzikir dengan lidah. Sebab seringkali kita kaitkan zikir itu dengan zikir orang kata apa dia, akal. Boleh tengok ciptaan Allah, datang perasaan kebesaran Allah, mengagumi kebesaran Allah. Itu adalah contoh yang boleh kita lakukan, yang sebab kita mahu semuanya kembali kepada Allah dalam semua tindak tanduk perbuatan kita, kecil maupun besar. Tak ada sebenarnya, kalau kita bincang dalam konteks umum pun, tidak ada satu amalan, perbuatan, tindakan kita yang terkuat daripada pengawasan dan ingatan kita kepada pengawasan Allah untuk jaga, dan ingatan kita kepada Allah. Sama ada kita berniaga, sama ada kita bekerja, sama ada kita beribadah khusus dan sebagainya. Kita bacalah ayat-ayat Allah semua, kan. Kalau sebelum ini mungkin saya dah baca firman Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jelas. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah Tuhan, zikir kepada Allah zikran katsira, ya. Dengan ingatan dan zikir yang banyak. Maknanya kembali kepada Allah semua. Wasabbihu, bertasbih, memasucikan Allah pagi dan petang. Tanggungjawab kita. Bacalah ayat-ayat pun, hatta ayat jihad dalam firman Allah berkait dengan Jumaat, kan, kita baca, kan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Cuma maknanya khusus sangat. Wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wazkurullaha, balik. Tetap juga kembali kepada Allah. Wazkurullah. Tak zikir, ingat Allah dalam semua keadaan itu adalah yang kita faham dari sudut tanggungjawab kita, supaya kita tidak lalai, dan ini merujuk khusus dalam konteks zikir lisan. Apa itu disebutkan talzamu lizakiri, bagi penzikir bil lisan, yang ucap secara, wa amma zakiru bil qalbi, adapun orang yang berzikir dengan hati, maknanya zikir sepenuhnya ingatan. Sebab daripada hati, sebab kita tahu dari sudut makna lisan terbatas, hal yang melibatkan word, perkataan, kalimah, memang ia ada terbatas. Seringkali kita sendiri sebagai manusia, kalau kita cerita pasal kasih sayang cinta kita kepada ahli keluarga kita, anak, mak, ayah kita pun, kita tak mampu nak ungkap secara sepenuhnya dalam bahasa. Sedangkan dalam hati dan perasaan kita tahu mungkin teramat besar dan teramat luas. Macam juga kita bercerita tentang cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah itu mungkin amat sedikit yang boleh kita ucap berbanding dengan apa yang ada dalam hati dan jiwa kita. Sepatutnya begitulah. Sebab ia datang dari hati, itu tak ada batas, kan. Dia punya kedudukan. Sebab itu dia kata, dan adapun orang yang berzikir dengan hati, maka ia tiada berkehendak kepada segala adab zikir sebelum pada ni yang kita baca. Tak perlu adab yang khususlah, hanya mengingati, datang daripada kecintaan, sepenuhnya fikir dengan akal, yang macam tu. Tetapi berkehendak kepada menyucikan hatinya. Kalau zikir hati selalunya kita nak kaitkan macam mana kita nak bersihkan hati dan jiwa, kan? Cucikan daripada sifat-sifat tak baik khususnya, kan. Hari ini datang macam-macam sifat kita, kan.
kerana hati. Sebab itu cerita pasal nafs pasti nak bersihkan, nak tazkiyah an-nafs, nak tasfiyah an-nafs, kan. Semuanya nak bentuk daripada nafs yang buruk, yang rendah, yang tak baik, nak tingkat kepada nafs yang lebih tinggi dan baik, kan. Kita mula dengan ammaratun bisu, kalau kita sebut pasal nafs awal yang tak baik, yang mendorong ke arah pergi kepada lawamah, lepas tu kan naik lagi kepada, kalau baiknya mutmainnah. Itu adalah jalan-jalan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, nak jaga. Okay. Itu dia. Yang dia katakan bahawa tidak, tetapi kalau tiada berkendak kepada segala adab zikir, tetapi berkendak kepada menyucikan hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Nak bersihkan hatinya selain daripada mengingati dan juga kata meyakini Allah, kan, Subhanahu wa ta'ala. Wallahul hadi ila shawab, kata penulis di akhir. Sebab ni bab ni dah habis, nanti nak masuk al-faslus salis fi kaifiyah zikr. Okay. Cuma kita pun dah hujung. Cuma mungkin para jamaah perasan sehari dua ni ada isu berkait dengan kedudukan Ashabul Kahfi, kan. Ya, mungkin iyalah, saya tidak nak ulas sebab ada pro and con lah berkait dengan benda ni, kan. Namun kita tahu apabila kita cerita pasal Ashabul Kahfi ini, dia berkait dengan surah Al-Kahfi yang selalu kita baca hari Jumaat tersebutlah, kan. Dan Ashabul Kahfi ini kalau kita baca dari sudut asbabun nuzulnya ataupun ceritanya ini, apabila para pendeta Yahudi yang berada di Madinah waktu itu minta kepada orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya tak nak ulah sebab cerita pasal ni ada macam-macam. Ada yang kata dia berlaku sebelum zaman ada dia kata sebelum pada zaman Nabi Isa alaihissalam lagi ada yang kata selepas zaman Nabi Isa. Sebab dia banyak banyak orang kata perbincangan dari sudut tempat pun berbeza, kan, orangnya pun, zamannya dan sebagainya, kan. Jadi adalah sebab perbezaan khilaf itu memang berlaku, okay. Tapi kita balik pada cerita yang ada sebab tapi kalau kita tengok para pengkaji mengatakan memang tidak ada cerita ini dalam Bible. Tak ada cerita ini dalam Bible. Carilah dalam Bible, tak ada. Tak betul kalau cerita ni ada dalam Bible. Dan memang secara kalau kita baca nama-nama yang terlibat dalam bahasa Inggeris dipanggil the seven sleepers, 7, jumlah pun bersih, tapi kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil 7 orang yang ditidurkan, seven sleepers ni ada. Dan nama-nama pun kalau kita baca nama-namanya nama Rom, bukan nama-nama Yahudi ke, bukan nama-nama orang Rom. Misfana adalah nama-nama. Kita tahu kalau yang disenaraikan sebut tu nama-nama sebut adalah nama-nama Rom, kan? Dan kalau kita baca secara itu, tempatnya pula dikatakan yang kuatlah berlaku di Ephesus. Ephesus ni di Turki sebenarnya. Kalau siapa yang pernah pergi lawatan, sebab saya pernah pergilah, saya tahulah tahun 2014 lah. Saya pernah orang kata ambil travel buat ke Turki tahun 2014 dan pergilah ke Ephesus ni, tempat yang dikatakan berlakunya itu. Dan UNESCO sendiri dikatakan cuba mengesahkan peristiwa ini berlaku, walaupun ada ceritanya berlaku di Amman, Jordan. Daripada Jordan ada masjid sikit tu, walaupun ada macam kubu, ada boleh masuk lah. Sebab saya pernah masuk juga lah, tapi dikatakan itu tak kuat ataupun tak berapa betul lah. Tapi yang cuma saya nak ceritanya adalah berkait dengan
Rasulullah SAW sendiri ditanya, Yahudi tak tanya sendiri, dia suruh orang Arab yang tanya. Banyak dia tanya, dalam tu dia ada beberapa soalan, tapi yang kita nak fokusnya tentang keadaan Ashabul Kahfi ini. Dan kita tahu dalam surah tersebut Nabi kita pada awalnya kata dia akan jawablah, kan, dia akan beritahu, kan. Namun sepanjang yang kita faham dalam peristiwa ini Allah tak turunkan wahyu, kan. Jadi Nabi tak boleh jawab. Ada kata sampai 15 hari, ada kata 14 hari, sehingga timbul masalah jugalah. Ada yang cuba meragui lah, kan. Namun akhirnya Allah turunkan wahyu. Dan kita tahu dalam ayat ini disebutkan bahawa kenapa tak turun wahyu, kerana Nabi kita tersebut kalimah insya-Allah. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Panjanglah ceritanya, kalau saya kira saya tidaklah tapi pro and contra dah. Cuma kalau nak buat kerumusan ringkasnya, mereka ini adalah ahli tauhid. Tak ada kaitan kalau kita nak kata dengan sebagai ada idea seperti mana Nasrani yang mempercayai Trinity, itu memang tak mungkin sama sekali lah. Mereka ini adalah, kalau kita nak kata berlaku, sebab cerita yang berlaku di Ephesus itu dikatakan berlaku sekitar 250 Masehi selepas daripada Nabi Isa. Nabi Isa 1 Masehi, yang di Ephesus itu dikatakan 250 pada zaman pemerintahan kerajaan Raja Dikianus, dikatakan Dikianus, yang Maharaja Rom yang suruh sembah berhala, kan, yang berlawanan dengan tauhid lah, dah suruh syirik. Jadi pemuda-pemuda ni tak nak itu. Sebab maksudnya saya tak, dari sudut agama wallahu a'lam, boleh berbeza lah. Tarikh Nasrani tu pun kena jelas. Itu para ulama bincang, tarikh Nasrani tu apa, kan. Sebab kita, kalau kita sebut Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS, itu lebih tepat. Apa yang berlaku kepada ahli sahabat, mereka adalah beragama Islam seperti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu lebih mudah untuk kita faham. Sebab bimbang guna istilah Nasrani, Kristian dengan makna yang salah, sebab ada unsur-unsur Trinity dan sebagainya. Itu yang kita kalau kita bimbang tu jelah salah dari sudut maksud. Okay. Saya kira saya berhenti di situ. Nanti kita akan sambung tajuk pada pertemuan akan datang, Al-Faslus Salisu fi Kayfiyati Zikr. InsyaAllah saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ta'alina futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikal muqarrabin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma'as.